Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani kepada Cikgu Afifah. Cikgu Afifah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk temu ramah ini. Saya Nur Ain Fatihah binti Rosmadi, siswi guru IPGM Kampus Perempuan Melayu Melaka, ambilan Ogos 2022-2027, Unit Bahasa Melayu 1. Saya mengadakan temu ramah ini bertujuan untuk memohon jasa baik Cikgu Afifah untuk memberikan maklum balas terhadap penghasilan media pengajaran yang telah saya hasilkan. Bagi memenuhi kehendak pembelajaran interaktif dan pembelajaran kendiri dengan menggunakan aplikasi Google Site ni. Ia mungkin mengambil masa lebih kurang 15 hingga 20 minit gitu je. Boleh kita mulakan? Alhamdulillah, boleh insyaAllah. Okay. Boleh saya nak tahu sedikit tentang diri cikgu atau latar belakang cikgu? Okay, saya Afifah binti Muhammad Jamaluddin, guru baru je posting hari tu, sebulan lah, genap sebulan sebagai guru pendidikan Islam di SK Kota Warisan Sepang. Okay. Saya nak bentang. Boleh. Izinkan saya bentang Okay. Masih dengar suara saya ke? Dengar. Dengar. Okay, ni laman utama. Maksudnya lepas murid tengok Google pautan link ataupun pautan QR, murid akan sampai dekat ni lah laman utama. Lepas tu ada SKSP. Standard kandungan dia mendengar dan memberikan respon. Saya memilih kemahiran mendengar dan bertutur. Standard pembelajaran dia mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap silaan dan larangan. Ni pengenalan je lah, pengenalan. Lepas tu yang ni doa sebelum belajar. Lepas tu yang ni tekan untuk isi kehadiran. Lepas tu saya memilih SKSP untuk murid tahun 3. Bahasa Melayu murid tahun 3. Lepas tu yang kat sini ni semua boleh tekan. Sini untuk murid punya pembelajaran interaktif. Ini ialah set belum. Ini bukan set induksi. Jom jaga kebersihan ni ialah set induksi. Ni arahan dia. Mula-mula murid akan tonton video lagu jaga kebersihan. Tapi media pengajaran tu saya buat sendiri. Maksudnya suara saya macam tu. Lepas tu murid akan tekan pautan Google Form sebab Google Site ni untuk pembelajaran kendiri. Maksudnya murid tu belajar sendiri melalui Google Site ni. Macam tu. Tapi ada step-step dia macam dia menyertai PDP. Macam tu. So tekan pautan Google Form. Yang ni lagu. Lepas tu dekat pautan Google Form ni, lepas dia dengar lagu ni saya buat ada lirik sekali lah. Lepas tu ada Google Form. Google Form ni dia ada tulis. Nampak ke? Apa? Nampak Google Form? Tak. Dia tak tekan kat site Google Form tu. Dia kat sini. Faham? Sekejap. Okay ni. Tak ada kat sini. Sekejap. Tapi dia ada Google Form. Google Form ni dia ada tulis situasi apakah yang ditunjukkan di dalam video tersebut. Lepas tu adakah terdapat ayat silaan atau ayat larangan di dalam video tersebut. Maksudnya gambar dan soalan lah. Yes. Gambaran tema dengan SKSP. Sebab dalam lagu ni dia ada ayat silaan juga. Lagu ni juga menepati tema yang saya pilih, iaitu kebersihan dan kesihatan. Lepas tu dalam Google Form ni juga
dia ada tanyalah ada ayat silaan atau ayat larangan ke tak ada. Macam tu. Lepas tu dia suruh nyatakan. Lepas tu murid akan submit. So saya boleh tengok lah sama ada murid tu tahu tak kita akan belajar tentang apa and tema apa. Macam tu. Lepas tu ni ada button untuk ke aktiviti seterusnya iaitu langkah 1. Langkah 1 saya memilih untuk menonton video animasi. Video animasi ni pun saya sendiri buat. Video animasi ni tentang kata silaan dan kata larangan. Lepas tu murid akan kenal pasti ayat silaan atau ayat larangan yang digunakan dalam video tu. Dalam video tu ada 3 situasi. Tiga-tiga situasi tu ada ayat larangan dan ayat silaan. So murid akan kenal pasti ayat silaan dan ayat larangan tersebut. Lepas tu dia kena nyatakan dalam Telegram kelas 3 Bestari. Lepas tu dia kena rakam suara. Inilah video animasi tu. Nyatakan apalah ayat silaan setiap seorang. Setiap seorang. Kirain kelas ni bergerak secara dua hala lah sebenarnya. Cikgu pun waktu ketika tu maksudnya cikgu boleh semak, dia hantar je macam tu. Lepas tu ni video ni saya tak pasti kalau saya buka ni boleh nampak ke tak. Sekejap. Nampak tak? Pada suatu hari Inilah contoh video Makcik Urai ternampak. Sama-sama kita perlu sama-sama menjaga kebersihan. Jadi dalam video ni untuk kesihatan. mereka kena pastikanlah mana satu ayat. Lepas tu ada langkah yang kedua, situasi yang kedua. Dalam video ni ada banyaklah ayat silaan, ayat larangan tu macam ni. Jangan sentuh muka atau makanan dengan tangan kotor macam tu. So dia kena kenal pasti and then dia kena tekan pautan Telegram ni. Boleh tekan kat sini. Dia akan terus ke kelas, lepas tu dia kena hantar rakaman suara, cara dia menyebut sebab saya buat kemahiran mendengar dan bertutur. Lepas tu itu langkah 1. Lepas tu kita tekan kat sini untuk ke aktiviti seterusnya. Yang ni aktiviti jom membaca dengan nada yang betul. Yang ni saya menggunakan permainan bambuzel. Contohnya murid tu kena pilih 2 nombor daripada 1 hingga 8. Lepas tu klik pautan permainan bambuzel. Lepas tu dia kena tekan nombor yang dia pilih tadi. Lepas tu nyatakan sama ada ayat tersebut merupakan ayat silaan atau larangan di Google Classroom. And dia kena rakam macam tadi juga tapi kena hantar dekat Google Classroom. Ni bambuzel ni dia boleh tekan. Lepas tu dia keluar, nampak tak Sekejap. Saya rasa macam tak nampak. Sekejap saya try. Jadi dalam Google Classroom tu dah ni macam ni. Tu. Lepas tu tekan play. Murid tu kena tekan play lah. Lepas tu kena tekan klasik. So ada nombor-nombor ni kan. Mula-mula dia kena pilih 2 nombor and then dia kena tekan dekat bambuzel and then dia kena tengok sila pilih sabun yang tiada pengawet. Ayat ni saya ambil daripada buku teks. So kira macam saya rujuk buku teks jugalah. Macam tu. Lepas tu ayat ni dia kena nyatakan ayat ni ayat apa. Ayat silaan atau ayat larangan dalam Google Classroom. Macam tu. So dia pilih ayat 1 tadi kan. Sekejap, semua-semua. Dia pilih ayat 1 tadi kan. Lepas tu contoh dia pilih nombor 4 pula. So keluar macam ni. Macam tu. Lepas tu so selepas dia pilih-pilih tu dia kena nyatakan dalam Google Classroom. Lepas tu ni Google Classroom ni dia boleh tekan juga.
boleh tekan. Lepas tu dia terus ke kelas, dekat Google Classroom lah. Lepas tu terus ke langkah 3. Langkah 3 ni saya memilih untuk mereka berlakon. Yang ni guru dah tetapkan kumpulan mereka masing-masing dan dah tetapkan ketua kumpulan. Jadi ketua kumpulan dia kena pilih satu kad nombor. Disebabkan pembelajaran ni pembelajaran dalam talian and dia pembelajaran dalam talian, jadi saya buat cara dalam talian. Saya buat macam ni. Okey. Arahan dia dia kena pilih satu kad nombor. Lepas tu dia kena tekan kad nombor tersebut untuk dapatkan situasi yang dia perlu lakonkan. Lepas tu lepas dapat situasi, dia kena bincang and lakonkan situasi ringkas dengan menerapkan penggunaan ayat larangan dengan ayat silaan tadi. Lepas tu murid perlu masukkan video lakonan tu dalam Padlet yang disediakan. Lepas tu murid lain pula, sebab Padlet tu dia boleh komen, dia boleh beri komen, jadi murid lain boleh kenal pasti ayat silaan dan ayat larangan yang ada dalam video yang dilakonkan oleh kumpulan lain. Inilah contoh kad nombor ni. Murid akan pilih satu je kad nombor, contoh Contoh dia pilih nombor 3. Okay, so apa nombor 3? Situasi mengamalkan kebersihan diri. Macam tu. Lepas tu kembali ke arahan aktiviti. Dia dah dapat situasi dia, lepas tu dia kembali ke arahan aktiviti. Lepas tu dia hantar dekat Padlet ni. Padlet ni boleh tekan juga. Padlet ni boleh tekan juga. Dia akan keluar macam ni. Padlet dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam tu. Okay, lepas tu tekan ke aktiviti seterusnya. Yang ni aktiviti yang terakhir. Penilaian. Penilaian ni saya buat simple-simple je. Sebab yang sebelum tu dah hard sangat. Dah susah-susah. Jadi yang uji minda ni saya melibatkan kata silaan dan kata larangan sebab objektif saya nak murid tu boleh sebut satu ayat silaan dan satu ayat larangan. Lepas tu dia boleh kenal pasti satu ayat silaan dan satu ayat larangan. So uji minda ni saya ada sediakan Canva yang ni. So dia kena jadi murid tu kena tekan kat tepi macam ni. So dia kena kenal pasti yang mana satu kata silaan, mana satu kata larangan. Lepas tu murid kena buka Canva, dia kena tekan kat sini. Kena tekan kat Canva ni, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. So murid boleh tulis nama dia kat sini and then tulis mana satu kata silaan, mana satu kata larangan. Setiap murid lah. Dia tekan je, lepas tu dia isi je kat dalam tu. Macam tu. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu habis aktiviti tu. Okey. Jadi saya nak dapatkan maklum balas cikgu tentang saya punya produk ni. So cikgu kan lebih berpengalaman kan. Jadi cikgu rasa macam mana? Pertama sekali saya tengok slide ni menarik lah sebab semua pengajaran tu dikompilekan dalam satu slide. Tapi soalan saya, Fatihah rasa pengajaran ni dapat habis dalam masa berapa lama? Aktiviti dalam satu, sebab macam Fatihah kata tadi, ni adalah satu pengajaran di mana bermula dari seindaksi sampailah penutup kan. Jadi kalau dalam interaktif ni berapa lama rasanya boleh murid tu dapat selesaikan? Ke dia terbuka je?
Saya rasa pembelajaran kendiri ni terbuka sebab Oh. dia boleh buat bila-bila masa pun. Macam tu. Kiranya macam kalau dia rasa dia nak buat kat rumah lepas balik sekolah ke petang-petang pun boleh. Macam tu. Oh, faham. Maksudnya cikgu tu sendiri boleh hadkan lah kita buat aktiviti mana dulu. Cikgu tu boleh hadkan. Setakat ni untuk pada pandangan saya, Alhamdulillah lah tengok dia punya pengajaran ni dalam kan interaktif kan. Jadi murid dapat menggunakan satu, murid sekarang dah lain kan. Teknologi tu hujung jari je. Jadi murid-murid sekarang sukalah benda-benda macam ni. Cumanya satu kalau boleh yang kalau siap aktiviti tu kan ada nak submit kerja kan. Dia nice lagi kalau kita masukkan sekali dalam macam mana dalam bahan tu. Dia tak perlu masuk link-link yang berlainan. Faham ke Fatihah? Faham. Maksudnya guna satu pautan je lah untuk satu platform je untuk hantar kerja. Lepas tu sebab dia interaktif, kita nak masing-masing murid-murid dapat tengok kan diorang punya kawan-kawan, diorang punya jawapan semua. Macam nice lah tadi untuk penutup tu. Sebab uji minda tu diorang boleh tengok jawapan kawan-kawan diorang, betul ke? Betul. Dia boleh tengok jawapan. Dia nice kalau setiap kali aktiviti tu kita masukkan murid-murid ni dapat berkomunikasi. Bukan komunikasi, maksudnya dapat tengok kawan-kawan diorang punya jawapan juga. Kat situ diorang dapat bandingkan setiap jawapan tu dan cikgu sendiri senang untuk nak bagi penilaian pada mereka. Macam tu. Sebab kalau kita submit seorang-seorang, cikgu je lah kan yang dapat, tapi murid dia tahu jawapan dia je lah kan. Dia tak dapat nak kat situ, dia tak dapat nak jawapan kawan aku macam ni. Kat situ kita nak pembelajaran kendiri juga untuk diorang sendiri. Tapi untuk yang video semua tu nice. Bagi saya menarik lah. Sebab Fatihah sendiri buat lagu sendiri kan. Video animasi tu pun saya buat sendiri. Nice lah tu. Kira budak-budak tahun 3, tahap 1 ni memang suka sangat dengan visual. Lagi satu, untuk aktiviti tu, ni Fatihah fokuskan pada satu kelas yang Fatihah pernah mengajar kan? Saya maksudnya tahap diorang Fatihah dah tahu lah kan? Saya buat tahap dia sederhana. Tak adalah kata tinggi sangat, tak ada kata rendah sangat. Sebab aktiviti tu pun ada yang sederhana, ada yang macam tinggi sikit. Macam tu. Lepas tu saya nak tanya dari segi contohlah SKSP, objek pembelajaran, cikgu rasa menepati ke tak dengan media pengajaran yang saya buat? Boleh tengok balik tak SKSP yang di atas. Tak. SKSP. Ni SKSP dia. Mendengar dan memberikan respon, mendengar memahami dan memberikan respon terhadap sedaan dan larangan. Standard. SP dia satu je? 1.1.2 Saya ambil satu je. Bagi saya, sepanjang tadi saya tengok dari set induksi sampai penutup, Fatihah tak larilah dari tajuk ataupun topik, iaitu silaan dan larangan. Jadi apa yang Fatihah ajar ni dia berfokus pada standard pembelajaran. Tak naklah kita nampak tiba-tiba masuk topik lain kan. Tapi setakat yang saya tengok tadi semua fokus pada kata silaan dan kata larangan. Jadi insyaAllah akhir tu tercapai lah objektif. Sebab setiap langkah tu memang back to standard pembelajaran. Adakah media ni mudah difahami dan sesuai dengan tahap pembelajaran murid tahun 3? Sebab saya takut macam dia terlalu tinggi tahap dia sebab kita guna Google Site kan.
itulah pada pandangan saya pun sebab tahun 3 kan. Jadi semestinya kalau dekat rumah mesti ada bimbingan dari keluarga lah. Sama dari ibu ayah, dari kakak, abang. Dia mesti ada bimbingan. Tapi bimbingan tak bermaksud boleh bagi jawapan kan. Jadi cikgu tu main peranan. Mungkin boleh cikgu Fatihah boleh pesan awal-awal kan ada grup telegram. Nak dapatkan bimbingan dari ibu ayah tu sangat digalakkan sebab untuk diorang buat sendiri itulah susah sikit sebab tahun 3. Jadi boleh je dapatkan bimbingan keluarga, cuma cikgu kena bagi arahan betul lah sebelum nak laksanakan pembelajaran interaktif ni. Adakah media pengajaran ni boleh menarik minat murid untuk beri tumpuan semasa pembelajaran? Sebab selalunya kan murid macam tak suka, macam bukan tak suka tapi dia macam kurang tumpu perhatian terhadap PDP atau pembelajaran tu. Agaknya media pengajaran ni boleh ke bagi dia tu tumpu kepada pembelajaran ni? Bagi saya Grafik dia ke, dari segi warna ke, dari segi visual dia ke, boleh ke? Bagi saya boleh sangat-sangat. Lagi kalau Cikgu Fatihah sebenarnya boleh guna site ni dekat dalam kelas secara bersemuka. Lagi mereka sukalah sebab budak-budak tahap 1 ni bezanya dengan tahap 2, diorang lebih suka tahap 1 ni suka macam pembelajaran belajar sambil bermain ni. Bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar tu belajar sambil bermain kot. Belajar sambil bermain. Tahap 1 ni memang sangat suka belajar sambil bermain. Lagi-lagi kalau Cikgu Fatihah buat diorang grouping, lagi diorang suka, lagi diorang semangat. Dengan lagu tu confirm diorang akan senang masuk lah dan akan tunjuk minat dalam pembelajaran. Dia berbeza dengan tahap 2 ni. Kalau lagu-lagu tu boleh, cuma dia tak boleh sekanak-kanak yang tahap 1 ni lah. Jadi untuk tahun 3 ni sangat sesuai apa yang Fatihah buat. Okay. Satu lagi, adakah media pengajaran ni boleh jadi kayu ukur sama ada keberkesanan media pengajaran tu dapat ditingkatkan ke tak? Lagi sekali? Media pengajaran ni boleh jadi kayu ukur ke tak sama ada media pengajaran tu berkesan ke tak? Maksudnya kayu ukur keberkesanan media pengajaran lah. Dia boleh jadi kayu ukur ke tak? Maksudnya penilaian ke? Macam penilaian. Maksudnya media ni berkesan tak untuk cikgu buat penilaian kat atas murid macam tu? Bagi saya berkesan sangat dan lagi mudah sebenarnya kalau tengok dari macam tadi kan Google Form, kita boleh jawapan tu kita dapat tukar pada Excel kan. Jadi kat situ cikgu lagi senang lah untuk buat data, untuk nak tengok jawapan murid dan senang lah nak buat penilaian. Dan sekarang memang setiap apa-apa kena ada evidence. Jadi kalau guna platform media ni sangatlah memudahkan kerja guru lah sebenarnya. Faham. Ni soalan terakhir. Adakah media pengajaran ni sesuai untuk semua gaya pembelajaran? Sebab seperti yang kita tahu, murid-murid dalam kelas ni dia tak sama gaya pembelajaran dia. Jadi adakah cikgu rasa macam sesuai gaya pembelajaran yang saya terapkan dalam Google Site ni? Ada 3 kan gaya? Gaya visual, auditory dengan kinestetik. Auditory dan kinestetik. Macam saya cakap tadi, kalau cikgu buat di dalam kelas, dia lagi tercapai lah objektif tu. Sebab cikgu sendiri adalah bahan utama dalam pengajaran. Maksudnya kalau nak kata kinestetik kan, cikgu sendiri yang menunjukkan gaya tersebut depan murid. Tapi kalau untuk nak secara online ni kita tak dapat
tak dapat nak ukur sangat sama ada ketiga-tiga gaya pembelajaran tu dapat ketiga-tiga murid yang murid-murid yang memiliki pelbagai gaya pembelajaran tu sama ada mereka capai dengan baik atau tak. Jadi nak tak nak memang gunakan site ni tapi bersemuka lebih tercapai lah. Cikgu dapat lebih menilai dengan menyeluruh. Saya rasa itu saja temu ramah kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Afifah kerana telah memberi banyak maklum balas dan meluangkan masa untuk melihat penghasilan produk saya walaupun tak seberapa pun, tapi terima kasih Jangan cakap macam tu. terima kasih kerana meluangkan masa saya dengan saya. Semoga Allah membalas jasa cikgu untuk membantu saya menjayakan tugasan ini dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih Cikgu. Afifah. Belum cikgu tapi sisi guru. Terima kasih Cikgu Afifah. Sama. Itu saja.